Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan kemahiran membaca, dan hari ini kita akan belajar berkenaan petikan yang bertajuk Pemerah Santan Tradisional. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 14. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat membaca dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, murid dapat melengkapkan langkah demi langkah menggunakan penanda wacana yang sesuai. Hari ini kita akan menekankan tentang kemahiran membaca, dan hari ini kita akan membaca dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang bersesuaian. Sekarang murid boleh membuka buku teks Bahasa Melayu muka surat 14. Okey, dalam buku teks muka surat 14 ini menceritakan berkenaan pemerah santan tradisional. Okey, jom kita baca petikan berkenaan pemerah santan tradisional. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Gemilang telah mengadakan pameran barang antik di Dewan Sekolah. Antara artifak yang menarik perhatian Hanif termasuklah kayu pemerah santan tradisional. Hanif mencatat nota manual penggunaan alat tersebut. Kemudian dia menceritakannya kepada rakan-rakan. Cara penggunaan: masukkan kelapa parut ke dalam karung kain. Masukkan karung kain itu pada bahagian tengah pemerah. Pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Tekan bahagian atas kayu pemerah. Kelima, santan akan keluar pada alur pemerah. Okey, ini ialah cara penggunaan pemerah santan tradisional. Okey, yang di bawah ini gambar Hanif yang sedang menceritakan cara-cara menggunakan pemerah santan tradisional. Jadi, apa itu pemerah santan tradisional? Jom kita belajar terlebih dahulu sedikit berkenaan pemerah santan tradisional. Apa itu pemerah santan tradisional? Pemerah santan berfungsi sebagai alat pemerah parutan kelapa tua menjadi santan. Jadi sebenarnya ini ialah pemerah santan tradisional, dan sekarang sebenarnya banyak pemerah santan yang moden dan yang lebih baik. Tetapi pemerah santan tradisional masih lagi digunakan di setengah tempat. Okey, jom kita lihat video berkenaan pemerah santan tradisional. Sekarang murid boleh perhatikan, ini ialah pemerah santan tradisional. Okey, jadi ini pula merupakan kelapa parut yang telah dimasukkan ke dalam karung kain. Kalau murid perhatikan, ini ialah santan yang keluar, dan bekas ini untuk menadahlah santan yang keluar daripada alur pemerah tersebut. Okey, jadi dia akan gantikan karung kain lain untuk diperah. Okey, bahagian atas kayu ni akan ditekan supaya dia dapat memerah santan keluar daripada alur pemerah. Jadi daripada video yang kita tonton sebentar tadi, kita akan cuba lengkapkan cerita yang disampaikan oleh Hanif. Kawan-kawan, untuk menggunakan pemerah santan, kita perlu ambil maklumat yang pertama, masukkan kelapa parut ke dalam karung kain. Kita tulis, kita perlu masukkan kelapa parut ke dalam karung
kain, titik. Jadi cikgu dah pindahkan maklumat pertama ni ke dalam ayat. Okey kawan-kawan, untuk menggunakan pemerah santan, kita perlu masukkan kelapa parut ke dalam karung kain. Jadi untuk menghubungkan dengan maklumat yang kedua, iaitu masukkan karung kain itu pada bahagian tengah pemerah, kita menggunakan penanda wacana, iaitu seterusnya. Okey, seterusnya kita ambil maklumat nombor 2 ini, kita pindahkan ke dalam ayat. Jadi setelah maklumat dipindahkan, seterusnya kita perlu masukkan karung kain itu pada bahagian tengah pemerah. Jadi kita akan gunakan maklumat yang ketiga, iaitu pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Bagaimana kita nak kaitkan dengan ayat yang telah kita tulis dengan maklumat yang ketiga. Jadi kita akan tulis kemudian pastikan apa? Pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Jadi cikgu dah pindahkan maklumat yang ketiga, kemudian pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Seterusnya kita pindahkan maklumat yang keempat, iaitu tekan bahagian atas kayu pemerah. Jadi kita guna penanda wacana yang sesuai. Kita boleh tulis selepas itu. Kita ambil maklumat nombor 4 ni, kita pindahkan ke bawah. Selepas itu tekan bahagian atas kayu pemerah. Jadi kita dah pindahkan. Selepas itu tekan bahagian atas kayu pemerah. Dan maklumat yang terakhir, apabila maklumat yang terakhir kita akhirkan dengan akhir sekali. Akhir sekali. Kita pindahkan maklumat nombor 5 ni. Kita pindahkan ke bawah. Akhir sekali santan akan keluar pada alur pemerah. Jadi maklumat kelima cikgu dah pindahkan. Akhir sekali santan akan keluar pada alur pemerah. Jadi untuk menghubungkan, murid perlu menggunakan penanda wacana yang sesuai. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 17 dan murid perlu memindahkan maklumat yang ada dalam buku aktiviti jilid 2 itu ke dalam buku tulis bahasa Melayu. Jadi murid perlu menyediakan buku tulis bahasa Melayu garis 1 juga. Untuk murid membina karangan langkah-langkah menghasilkan batik. Sekarang murid boleh membuka buku aktiviti muka surat 17. Arahannya, kita perlu susun manual cara membuat batik lukis, kemudian baca. Jadi ini ialah manual cara membuat batik lukis. Jadi kita perlu susun cara-cara membuat batik lukis. Jadi kita akan tulis yang mana, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Kita baca terlebih dahulu. Membuat batik lukis. Di dalam bilik pendidikan kesenian terdapat manual tentang cara membuat batik lukis. Langkah-langkah menghasilkan batik adalah seperti yang berikut. Warnakan corak-corak, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin, jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna, lukis corak batik di atas kain putih, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain, rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Jadi murid boleh lihat ini ialah gambar-gambar bagi setiap langkah yang telah diberikanlah. Jadi kita akan cuba susun manual tentang cara membuat batik lukis. Kita akan susun cara-cara mengikut turutannya. Jadi cikgu dah sediakan video berkenaan cara membuat batik lukis. Jadi murid perlu perhatikan video tersebut dengan teliti untuk murid tahu yang mana kedudukan yang paling betul.
Jadi daripada dua video yang murid tonton, murid dapat tahu yang mana merupakan langkah yang pertama, langkah yang kedua dan langkah yang seterusnya sehingga langkah yang terakhir. Jadi ada 6 langkah di sini, yang mana satu merupakan langkah yang pertama. Ya, langkah yang pertama ialah kita lukis corak batik di atas kain putih. Jadi ini langkah yang pertama. Okey, kemudian daripada video tadi kita lihat selepas lukis corak batik di atas kain putih, apa proses yang dia buat? Dia mencanting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Jadi ini ialah langkah yang kedua. Selepas canting dengan lilin cair, apa yang dia buat? Okey, dia mewarnakan corak. Jadi itu ialah langkah yang ketiga. Seterusnya, selepas warnakan corak-corak, apa yang dilakukan? Ya, rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Okey, jadi selepas warna, mestilah kita perlu kekalkan warnanya. Okey, dengan apa? Merendamkan kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam. Jadi ini ialah langkah yang keempat. Seterusnya, selepas rendam kain, kita perlu basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Dan langkah yang terakhir, kita jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Okey. Jadi inilah langkah-langkah untuk menghasilkan batik. Okey, jadi kita akan pindahkan segala maklumat ini mengikut turutan dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk karangan cerita. Jadi ini ialah latihan pada hari ini. Murid perlu menyiapkan ataupun menyediakan karangan berkenaan langkah-langkah untuk menghasilkan batik. Jadi kita teruskan menghasilkan karangan. Okey, cikgu bagikan panduan, murid akan buatlah latihan ini dalam buku tulis. Langkah-langkah menghasilkan batik adalah seperti yang berikut. Okey, kita ambil yang pertama. Jadi kita tulis pertama, lukis corak batik di atas kain putih. Jadi kita pindahkan maklumat yang pertama ini ke dalam ayat lah. Okey, kita sambung. Pertama, lukis corak batik di atas kain putih. Okey, jadi cikgu dah pindahkan. Pertama, lukis corak batik di atas kain putih. Okey, jadi kita nak sambung kepada langkah yang kedua, iaitu canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Jadi kita pilih penanda wacana yang sesuai. Okey, kita pilih kedua, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Jadi pindahkan. Okey, kita sambung Kedua, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Jadi cikgu dah pindahkan. Kedua, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Okey. Jadi yang ketiga, langkah yang ketiga, warnakan corak-corak. Jadi apa nak kena buat? Apa kata penanda wacana yang sesuai? Kita boleh tulis kemudian warnakan corak-corak. Okey, kemudian warnakan corak-corak yang ada pada kain putih. Okey, jadi kita pindahkan maklumat yang ketiga ke dalam ayat. Jadi setelah cikgu pindahkan, dia akan menjadi ayat. Kemudian warnakan corak-corak yang telah dilukis di atas kain putih. Jadi kita lihat langkah yang keempat, iaitu rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Okey, jadi kita guna penanda wacana seterusnya. Okey, seterusnya rendam kain. Okey, kita pindahkan semua maklumat ini. Okey, kita pindahkan semua maklumat ini dalam ayat lah. Okey. Seterusnya, rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Okey, jadi cikgu dah pindahkan. Seterusnya, rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Okey, kita pergi kepada langkah yang kelima, iaitu basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Jadi kita boleh guna penanda wacana selepas itu.
Okey, selepas itu basuh dan rebus kain. Okey, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Jadi kita pindahkan semua maklumat ini ke dalam ayat. Okey, selepas itu basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Okey, dan yang terakhir, langkah yang terakhir, kita boleh tulis penanda wacana. Kita guna penanda wacana akhir sekali. Okey, kita pindahkan maklumat ini. Jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Okey, jadi ayatnya akhir sekali, jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Jadi ini cadangan ayat ataupun cadangan karangan cerita yang boleh murid gunakan untuk menerangkan langkah-langkah menghasilkan batik. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.